Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current via MY. Pada video kali ini kita ingin ulaskan isu politik Sabah yang makin panas menjelang pilihan raya negeri ke-17 ataupun PRN 17. Bukan saja panas, tetapi penuh dengan teka-teki dan strategi yang boleh menjadi penentu masa depan politik negeri di bawah bayu ini. Dan ya, seperti biasa, di balik senyuman pemimpin dan slogan kerjasama, sebenarnya ada banyak percaturan dan kemungkinan pertembungan yang sukar dielakkan. Baru-baru ini satu kenyataan menarik dikeluarkan oleh bekas Ketua Menteri Sabah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Usukan, Datuk Seri Saleh Said Keruak, dalam satu hantaran Facebook beliau yang beliau mencadangkan agar parti-parti dalam satu gabungan politik di Sabah mengamalkan pendekatan yang beliau panggil sebagai pertandingan mesra. Pertandingan yang mesra, macam mana tuh? Mari kita ulas sama-sama. Menurut Saleh, pertindihan kerusi antara parti-parti yang bekerja sama bukanlah perkara luar biasa, terutamanya dalam suasana politik Sabah yang berbilang kaum dan berbilang parti. Katanya perkara ini biasa berlaku dalam mana-mana gabungan politik dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mengurusnya dengan matang dan penuh hormat. Beliau juga mengingatkan bahwa jika isu ini tidak dikendalikan dengan baik, ia boleh menimbulkan ketegangan antara parti-parti rakan dan juga membuka jalan kepada kemunculan calon-calon bebas yang ditaja secara senyap untuk menjatuhkan calon dari parti gabungan sendiri. Wah, tajaan calon bebas nampak macam senyap-senyap tetapi penuh racun kan? Jadi menurut beliau, daripada membiarkan perkara ini berlaku dan akhirnya mencetuskan perpecahan dalaman, lebih baik parti-parti dalam gabungan itu bersetuju untuk bertanding secara mesra. Ini bermaksud walaupun dua parti dari gabungan yang sama bertanding di satu kerusi, mereka tetap mengekalkan kesatuan, tidak menyerang satu sama lain, dan menerima siapapun yang menang sebagai wakil gabungan itu nanti. Macam juga perlawanan bola sepak amal kononnya, tetapi yang ini untuk kerusi dun. Saleh juga menekankan bahwa pertandingan mesra ini bukanlah sekadar idea kosong. Ia perlukan perancangan yang rapi. Setiap parti perlu menilai kekuatan masing-masing secara objektif. Perlu ada kajian profesional yang melihat sejarah keputusan pilihan raya lalu, kekuatan jentera parti di kawasan, keboleh laksanaan calon dan juga potensi untuk bertukar kerusi. Menurut beliau, kalau tidak dikendalikan dengan teliti, pertindihan ini boleh menyebabkan perpecahan undi dan akhirnya memberi kelebihan kepada parti lawan yang tidak sebumbung, seperti Warisan, Pakatan Harapan, atau mungkin KDM. Menariknya, Saleh kata kalau sekurang-kurangnya separuh daripada 73 kerusi DUN Sabah dapat diselesaikan melalui rundingan tanpa pertindihan. Itu sudah menjadi satu asas yang kukuh. Bagi kerusi yang lain, pertandingan mesra boleh digunakan, tetapi dengan syarat adanya persefahaman yang jelas. Beliau juga menyebut contoh dari negara lain seperti India, Jerman, dan Indonesia, di mana parti-parti dalam gabungan kadang-kala bertanding sesama sendiri di kawasan tertentu, tetapi tetap bekerja sama membentuk kerajaan. Katanya lagi, pendekatan seperti ini menunjukkan kematangan politik, di mana parti-parti tahu bila masa nak bersaing dan bila masa ingin bersatu tanpa mengorbankan kepercayaan antara satu sama lain. Di Sabah, katanya, ini boleh dilaksanakan jika ia diurus secara profesional dan dengan semangat komitmen bersama. Saleh juga menolak pendekatan sesetengah pihak yang cadangkan supaya parti bertanding solo dahulu, kemudian baru bentuk gabungan selepas pilihan raya. Katanya kalau pendekatan seperti itu, dia hanya akan membawa ketidaktentuan kepada pengundi, membuka ruang kepada agenda pribadi dan menyebabkan rundingan pasca pilihan raya yang tidak stabil. Baiklah, sekarang mari kita masuk bahagian yang lebih kritikal sedikit. Betulkah idea pertandingan mesra ini boleh berkesan dalam konteks politik Sabah? Kita semua tahu yang Sabah ini bukanlah macam negeri yang lain. Di sini parti boleh berpecah sekelip mata, melompat-lompat pun perkara biasa. Kita masih ingat lagi dalam PRN 16 yang lalu, Gabungan Rakyat Sabah GRS yang terdiri daripada Bersatu, PBS, TAR, dan juga UMNO berjaya menjatuhkan Warisan. Tetapi selepas pilihan raya itu, banyak retakan mula kelihatan.
UMNO Sabah yang diketuai Datuk Seri Bung Mokhtar Radin ketika itu mula tunjuk ketidakpuasan hati terhadap dominasi Bersatu dalam pentadbiran. Akhirnya hubungan renggang dan UMNO mula menjauhkan diri daripada GRS. Bila Bersatu pula dilihat sebagai lemah selepas perubahan politik di peringkat nasional, Ketua Menteri Haji Jinor menubuhkan Parti Gagasan Rakyat Sabah sebagai platform baru, dan parti itu kini dijangka ingin mengambil lebih banyak kursi dalam PRN yang akan datang. Jadi kita kena tanya, adakah pertandingan mesra ini realistik? Macam mana dua parti dalam satu gabungan ingin bertanding di kursi yang sama tetapi dalam masa yang sama ingin kekal mesra? Nah, bila tiba masa berkempen, siapa yang akan berikan laluan? Atau adakah mereka akan main wayang depan rakyat tetapi belakang tabir ada strategi untuk sabotaj sesama sendiri? Nah, apa pandangan kamu semua? Lagi satu, rakyat akan keliru atau tidak? Nah, coba bayangkan di kawasan tertentu, calon UMNO dan calon Gagasan, dua-dua bertanding di bawah bendera gabungan yang sama, tetapi masing-masing ada jentera sendiri dan ada campaign sendiri. Apa message yang mereka mahu laungkan kepada pengundi? Siapa yang harus mereka pilih? Dan kalau akhirnya mereka berbalah juga, macam mana mereka mahu yakinkan rakyat yang bahwa gabungan ini benar-benar stabil? Dan yang lebih membimbangkan, konsep pertandingan mesra ini boleh juga jadi helah untuk parti dominan tes market dan ukur kekuatan rakan gabungan. Kalau parti itu kalah, boleh kata kami sudah bagi peluang. Tetapi kalau menang, mereka akan guna itu sebagai modal untuk rampas lebih banyak kursi pada masa yang akan datang. Ini bukan lagi pertandingan mesra, tetapi ini adalah strategi mencatur kuasa. Dan jangan lupa, politik Sabah tidak pernah sunyi daripada kejutan. Sejarah lompat parti, sabotaj dalam gabungan, dan perebutan jawatan sentiasa berlaku. Jadi kalau idea ini tidak disertakan dengan disiplin politik yang tinggi, kepercayaan yang utuh, dan keikhlasan dalam berunding, maka pertandingan mesra ini hanya akan jadi perang mulut yang penuh dengan senyuman plastik. Jadi kepada Anda semua yang sedang menonton, saya ingin tanya Anda, adakah Anda sokong pendekatan pertandingan mesra ini? Adakah ia jalan tengah terbaik untuk elakkan perpecahan dalaman? Atau sebenarnya ini hanyalah istilah sopan untuk menutup hakikat bahwa gabungan-gabungan politik itu memang tidak pernah betul-betul bersatu? Coba kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Jangan malu-malu. Kita mahu dengar suara rakyat Sabah dan juga dari seluruh Malaysia secara amnya. Politik ini bukanlah milik ahli politik saja, bukan. Tetapi politik adalah milik kita semua, milik semua rakyat. Kalau kita diam, mereka akan terus bermain politik tanpa mengira kesan kepada kita. Baiklah, sebelum saya menamatkan video kali ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Anda yang terus menyokong channel ini, Currents via MY. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan share kepada rekan-rekan Anda yang ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam politik Sabah dan juga politik tanah air pada hari ini. Jumpa lagi di dalam episode seterusnya dengan lebih banyak isu-isu politik panas, analisis tanpa tapis, dan pendedahan berani dari Currents via MY. Sampai kita jumpa lagi, teruskan berpikir, teruskan bertanya, dan terus bersuara. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi, sekian. Terima kasih semua.